Ustaz Jai sebut tadi pun memang bila kita tengok berita TV3 baru-baru ni, dia ada satu slot khas untuk buang tentang isu buang bayi ni. Kata ada macam satu kaedah art terapi macam mana nak meluahkan rasa bagi mangsa-mangsa rogol ataupun mangsa pertubuhan luar nikah ni. Dr. Makhzan Musa daripada Universiti Utara Malaysia, dia asaskan satu kaedah the art therapy, iaitu terapi lukisan. Biasanya kalau kita nak luahkan perasaan ni dengan cara konvensional kan, kita sembang, borak-borak. Tapi kali ni dia kata dia gunakan lukisan. Daripada lukisan tu dia boleh interpret. Kalau guna colour merah ni apa maksud dia, kalau tulisan macam ni apa maksudnya, kalau gambar macam ni maksudnya. Dia interpret daripada 100 korespondennya, daripada 14 hingga 23 tahun ni, 100 orang. Kebanyakannya 100% memang mereka ni ada masalah dengan boyfriend. Kita sebut boyfriend, bukan boyfriend, boyfriend. Semuanya ada masalah dengan boyfriend. Dia dah boyfriend dia dah mengandungkan dia, dah lari. Kemudian yang 99% daripada interpretasi gambar tu, lukisan yang dibuat oleh 100 orang remaja perempuan ini, 99% ditafsirkan bahawa mereka ni semua nak komit membunuh bayi yang bakal dilahirkan. 99% interpretasi pada gambar tu. Dan 70% daripada lukisan tu menggambarkan mereka ada cubaan untuk membunuh diri. 70% tu tinggi tu, maksudnya mereka dah rasa kebetulan support system pun tak ada. Ini satu lagi support system yang saya ingat yang boleh ambil peranan ni masjid. Tapi masjid kita tak berfungsi dengan sepatutnya. Sebab tu bila buat plan pembangunan belia Negeri Sembilan, saya ingat masa tu saya masukkan satu clause supaya masjid ni dijadikan pusat komuniti dan belia. Tapi masalah bila ada campur tangan politik, jadi plan tu dah jadi macam tinggal plan. Habis puluhan ribu. Tapi masalah bila implementasi, bila ada masalah kalah dalam pilihan yang baru-baru ni pun, jadi plan tu dah tak jadi sangat. Jadi kita rasa keseriusan daripada kita serius. Dari pihak belia mungkin, dari pihak masyarakat serius, tapi mungkin tak dapat dokongan daripada pihak yang ada wajib, yang ada kuasa. Ini mungkin sesuatu yang kalau orang kata nak tukar kerajaan, mungkin itu bukan masalah kita. Yang kita nak fikir apa peranan kita sekarang. Orang politik dia ada peranan dia tu, tapi kita ni apa peranan yang kita boleh buat sementara nak tunggu. Takut masalah ni lebih besar. Itu lah, cuma saya tarik dengan you kecil tadi pasal isu. Sebenarnya dia kalau solution dia kombinasi banyak perkara kan. Dia tak ada magic wand orang kata untuk selesaikan masalah tu sekaligus. Cumanya dia ni masalah tu berkait-kait. Antaranya contohnya macam kita tengok sekarang, sistem keadilan di negara kita pun banyak meletakkan kesalahan tu pada perempuan kan. Kalau buang bayi ke apa semua, mengandung apa semua, anak yang menghukum sebagai perempuan, yang lelaki yang libat tu sendiri bebas mana-mana. Tak pernah ada pun saya rasa banyak-banyak kes kat Malaysia tu, kat negara kita tu, yang lelaki pun sama dihukum, kecuali dia sama pergi buang anak tu dengan girlfriend dia tadi. Jadi bicaranya yang buang perempuan dia akan buang belakang rumah dan sebagainya, tapi yang kena pun dia. Dengan boyfriend tu dah hilang ke mana lah. Jadi lelaki ni bebas, maknanya dia free lah untuk buat benda yang sama daripada orang lain. Kemudian faktor sistem masyarakat yang dah berpecah, yang dah berbeza dengan zaman dulu. Di mana kalau kita tengok contoh sebagai baru ni, saya tengok ada seorang perempuan kat Kedah tu kan, dia beria nak kahwin dengan boyfriend dia, umur dia 15 tahun. Dia lari pergi duduk rumah mak bapak boyfriend dia tu di Langkawi kan, nak kahwin. Beria masyarakat pujuk dia supaya jangan kahwin. Bukan pujuk untuk kahwin, beria semua pujuk jangan kahwin, you muda lagi dan sebagainya. Sedangkan kita tahu mak bapak kita dulu 13-14 tahun pun dah berkahwin kan. Orang dulu 14 tahun, mak saya 14 tahun dah kahwin. Tak ada masalah apa-apa pun kan. Jadi masyarakat, pandangan masyarakat. Kemudian juga kita tengok dari segi institusi kekeluargaan, di mana mak bapak sekarang dia tak sensitif, dia tak cemburu pada anak-anak. Dia tengok anak dia pakai baju ketat pun dia tak cemburu. Dia tengok anak dia keluar balik lambat lepas maghrib. Zaman dulu lepas maghrib kena ada rumah dah tu, especially anak-anak perempuan, anak lelaki. Zaman sekarang baliklah pukul berapa pun dah tak ada langsung perasaan cemburu pada anak-anak. Jadi benda-benda macam ni
kena kukuhkan dulu lah. Institusi keadaan makna kita bermula daripada keluarga kita sendiri dulu, baru bergerak kepada masyarakat. Macam saya kata tadi, dia tak ada tongkat ajaib lah untuk selesaikan di sini. Dia banyak faktor. Semua pihak kena memainkan peranan masing-masing. Menarik tu istilah tongkat ajaib. Tapi saya ingat lelaki ni pun, masalah pada lelaki ni pun perlu diselesaikan. Sebab itu baru ni ada timbul isu mewujudkan Kementerian Lelaki ya. Saya rasa macam-macam benda pelik keluar bila nak selesaikan masalah tu kan. Kementerian Lelaki lah. Jadi saya ingat lelaki ni pun boleh diselesaikan sebab konsep anak jantan tu dah tak ada dah. Kalau dulu konsep kepewiraan orang, konsep anak jantan tu kan, saya ingat lagi macam satu patah menyebutkan bahawa anak jantan mati di gelanggang kan. Tidur ni di puncak gelombang kan, makannya di tembing yang panjang kan. Maksudnya konsep anak jantan lelaki ni dia menjadi pelindung perempuan. Al-Quran pun sebut ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, lelaki ni sepatutnya melindungi perempuan. Tapi sekarang ni tak berlaku lah. Sebab anak jantan dah tak ada kan. Mati pun mati kerana H1N1 bukan di gelanggang kan. Tidurnya puncak gelombang menggambarkan perjuangan dia tu. Tapi sekarang ni saya ingat Bang Harizal lah, kita kena cari formula lah. Saya nak cakap pasal abang. Sila. Pendapat abang ni. Saya setuju dengan apa yang abang ni cakap pasal ibu apa tak cemburu pasal anak-anak tu. Saya tergelak tadi sebab saya teringat supervisor saya masa saya kerja kat Malaysia tu. Dia marah kat kerajaan Kelantan sebab kerajaan Kelantan buat konsep asing laki perempuan. Laki perempuan lepas tu family. Dia cakap apa? Dia cakap, apa asing ni? Orang nak pergi tengok konsert nak pergi dengan boyfriend. So which is ridiculous lah apa yang dia cakapkan kan. Betul lah apa yang Abang Amir cakap. Tak ada cemburu. Lagi apa yang Abang Amir cakap tu pasal ketidakterbukaan minda kita supaya galakkan, bukan nak kata galakkan, mudahkan anak-anak yang nak kahwin ni kahwin. Saya sebagai orang bujang, saya rasa kalau saya cakap kat parents saya nak kahwin, dia orang takkan bagi. Tak apa. Kita boleh sini. Tak siap. Kalau pelajar luar negara mungkin kes dia lain. Tapi pelajar dalam Malaysia ni mungkin takkan tak boleh nak bersabar lah istilahnya kan. Jadi mungkin pelajar luar negara mungkin lain yang betul lah. Mungkin lain. Dulu sebagai contoh, dulu kan kat Aceh tak banyak masalah tau Aceh. Lately saya ada kawan daripada Aceh, nama dia Eddie. Dia kata isu sekarang kat Aceh itu apa? Mahar tu tak kurang daripada 20,000 duit Malaysia. Di Aceh. Rata-rata kalau tak ada 20,000 mahar, you tak boleh kahwin kat Aceh. Dia kata jadi sekarang ni isunya sekarang budak tak boleh nak kahwin. Dia tak ada duit. Jadi Aceh kelamaan makin lama makin banyak biara sosial berlaku, dia kata. Ni dia sendiri, orang Aceh sendiri berkata macam tu. Jadi maknanya sekarang ni apa yang kita nampak, budaya materialistik keluarga tu makin lama makin merebak, makin lama makin tinggi. Kos perkahwinan adalah kos hidup makin lama makin tinggi. Kerja tak ada kan. Jadi umur dah sampai masa untuk kahwin, 25, 26 keluar universiti macam ni kan. Kalau balik, kalau macam kerja doktor macam dia orang ni tak apalah. Ni dah umur dah sampai masa kahwin, duit tak ada, kerjaya tak ada. Tiba-tiba nak kahwin pula kena kos yang tinggi, nak pinjam bank duit tak ada. Jadi benda-benda ni yang menghimpit lah ya. Jadi kalau boleh tubuhkan satu bank, nama dia bank kahwin ke kan tak, kadang-kadang benda tu nampak macam tak logik kan. Jadi macam kata institusi kerajaan, dia boleh backup back to back guarantee. Okay, you just pinjam untuk tujuan perkahwinan. Okay, dia janganlah bagi kat dia kan, dia buat benda lain pula kan. Jadi buat untuk urusan perkahwinan sahaja tu. Benda tu boleh fikir. Saya ingat Jawi dulu ada. Bagus, Jawi buat tu bagus. Kahwin tak ada kan? Pakai duit zakat bagi orang kahwin dulu kan. Saya Bagus tu. benda tu lebih kepada parent punya fikiran lah. Dia orang nak anak kahwin grand. Nak kat hotel. Lepas tu nak hantaran mahal-mahal. Saya rasa sangat perlu dipermudahkan kahwin ni. Jangan buat hantaran mahal-mahal, buatlah. Tak perlulah buat kat dewan, buat kat rumah je boleh. Permudahkan, jangan susahkan. Ni mentang-mentang nak jadi doktor nak kahwin. Saya ingat dulu kat hotel lah, apalah. Kesedaran masyarakat perlu dipermudahkan untuk kahwin kan. Sebab kadang masyarakat stigma dia mungkin kerana anak dia
Apatah lagi PhD Darum kan. Laki mahal.